Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pelajar-pelajar sekalian. Hari ini kita akan menyambung lagi topik kita untuk bab 2, bab nutrisi, dan hari ini kita akan mempelajari mengenai kitar nitrogen. Seperti yang telah kamu pelajari sebelum ini, nitrogen merupakan salah satu antara makronutrien yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan. Bagaimanakah tumbuh-tumbuhan boleh mendapatkan nitrogen? 78% daripada komposisi udara di sekeliling kita adalah terdiri daripada gas nitrogen. Tetapi, tumbuhan tidak dapat menyerap nitrogen secara langsung daripada udara. Jadi, bagaimana tumbuhan hendak mendapatkan nitrogen daripada udara yang banyak di sekeliling kita? Oleh itu, hari ini cikgu akan perkenalkan kamu dengan kitar nitrogen. Kitar nitrogen adalah satu kitar semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya di atmosfera, tanah, dan air. Dengan kata lain, nitrogen di udara kita ini sebenarnya boleh dikitarkan dan digunakan pakai oleh tumbuhan dan haiwan sebagai sumber nutrien mereka. Seperti yang ada di buku teks kamu, kitar nitrogen terbagi kepada dua, yaitu proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah, dan yang kedua dipanggil sebagai proses penyingkiran ion nitrat ke dalam tanah. Proses penambahan ion ini pula terbagi kepada tiga, yaitu tindakan kilat dan letusan gunung berapi, yang kedua proses pengikatan nitrogen, dan yang ketiga proses penitritan. Manakala proses penyingkirannya pula adalah proses penyerapan ion nitrat daripada tanah, proses pendinitritan, dan yang terakhir proses melarut resap nitrat. Oke, cikgu mau kamu dengar baik-baik penjelasan cikgu agar kamu paham, karena topik ini adalah antara topik yang kerap ditanya dalam peperiksaan. Kita mulakan dengan tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Apabila berlakunya kilat dan letusan gunung berapi, suhu yang sangat tinggi akan menyebabkan nitrogen di udara kita berubah ataupun teroksida kepada nitrogen dioksida. Kemudian apabila hujan turun, hujan tersebut akan membawa nitrogen dioksida tadi ke dalam tanah. Oke, perhatikan gambar raja ini. Nitrogen di udara tadi apabila berlakunya kilat, ianya akan berubah menjadi nitrogen dioksida. Kemudian apabila hujan turun, ianya akan turun bersama air hujan dan larut ke dalam tanah. Kemudian ianya akan bertindak balas dengan mineral-mineral yang ada di dalam tanah kita. Kemudian nitrogen tadi akan berubah kepada ion nitrat. Kaidah yang kedua pula ialah melalui proses pengikatan nitrogen. Terdapat beberapa tumbuhan yang mempunyai satu kebolehan yang agak menarik, yaitu pada akar mereka terdapat bakteria yang mempunyai kemampuan untuk mengikat nitrogen yang ada di udara kita, kemudian menyerapkannya ke dalam tanah. Bakteria ini dipanggil sebagai bakteria pengikat nitrogen. Oke, bakteria ini terdapat pada akar tumbuh-tumbuhan seperti tumbuh-tumbuhan kekacang. Pokok kekacang tadi akan mengambil nitrogen daripada udara di sekeliling kita, kemudian mengubahnya kepada ion nitrat dengan bantuan bakteria pengikat nitrogen. Proses yang ketiga pula ialah proses penitritan. Proses ini berlaku apabila haiwan dan tumbuhan mati. Bakteria pengurai yang ada di sekeliling akan menukarkan protein haiwan dan protein tumbuhan tadi kepada sebatian amonium. Sebatian amonium tadi pula akan ditukar kepada ion nitrit dan seterusnya ditukar lagi kepada ion nitrat oleh sejenis bakteria yang dipanggil sebagai bakteria penitritan. Oke, di sini terdapat haiwan dan juga tumbuhan. Apabila tumbuhan itu mati, ianya akan diuraikan oleh bakteria pengurai. Diuraikan kepada sebatian amonium. Oke, sebatian amonium pula tadi akan diubah kepada ion nitrit oleh bakteria penitritan. Sekali lagi, ianya akan diubah kepada ion nitrat oleh bakteria penitritan tadi. Yang
Yang seterusnya pula ialah proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Tumbuhan boleh menyerap ion nitrat daripada tanah untuk membentuk protein yang diperlukan olehnya menggunakan akar pada tumbuhan tersebut. Apabila haiwan memakan tumbuhan pula, protein tumbuhan tadi akan dipindahkan pula kepada haiwan. Oke, lihat kepada gambar raja ini, ion nitrat akan diserap oleh pokok-pokok melalui akar. Kemudian ianya akan diubah kepada protein tumbuhan. Kemudian apabila haiwan memakan tumbuhan, protein tadi akan diubah pula kepada protein haiwan. Dan apabila tumbuhan dan haiwan tadi mati, nitrogen yang diserap tadi akan kembali semula kepada tanah dan membentuk ion nitrat seperti yang telah cikgu jelaskan tadi. Yang terakhir pula ialah proses pendinitritan. Ianya dilakukan oleh bakteria pendinitritan, di mana ianya akan menukarkan ion nitrat kepada gas nitrogen yang kemudiannya keluar ke tanah semula melalui udara. Oke, ion nitrat yang ini akan diubah oleh bakteria pendinitritan yang kemudiannya akan melepaskan semula gas nitrogen ke udara. Dengan itu lengkaplah kitar nitrogen kita yang menunjukkan bagaimana gas nitrogen di udara boleh digunakan pakai oleh tumbuhan dan kemudiannya dikembalikan semula ke udara. Seterusnya kita akan melihat mengenai kepentingan kitar nitrogen. Yang pertama, kitar nitrogen ini penting untuk mengekalkan kandungan gas nitrogen di dalam udara 78%. Yang kedua, ianya akan mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman karena nitrogen merupakan salah satu sumber makronutrien bagi tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, ianya boleh membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan juga protein haiwan. Dan yang terakhir, ianya boleh mengurangkan pencemaran alam sekitar karena kitar nitrogen ini adalah kitar yang berlaku secara semula jadi tanpa campur tangan daripada unsur-unsur luar. Sebelum cikgu mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin mengingatkan semula mengenai kepentingan kitar nitrogen. Cikgu mau kamu dapat membezakan dan dapat mengenal pasti bakteria-bakteria yang ada di dalam kitar nitrogen. Contohnya, bakteria pendinitritan, bakteria pengikat nitrogen, bakteria penitratan, dan juga bakteria yang menguraikan haiwan dan juga tumbuhan. Kamu kena tahu bezanya dan juga tahu apa fungsinya. Kemudian kamu juga kena tahu apa hasil yang terhasil melalui kitar nitrogen ini. Contohnya kebatian amonium, ion nitrit, dan juga ion nitrat. Itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu paham penjelasan cikgu dan sekiranya ada masalah boleh bertanyalah. Jangan lupa buat latihan yang cikgu sertakan dalam grup WhatsApp. Dan selamat belajar daripada rumah dan jumpa lagi dalam kelas akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.